Selamat datang ke channel Cikgu A. Hari ini kita akan belajar bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Mari kita tengok standard pembelajaran. Okey, pernahkah anda melakarkan gerakan sebiji bola yang ditendang oleh seorang budak seperti ditunjuk dalam gambar raja di bawah? Okey, kamu tengok budak ini dia tendang bola kan. Bola dari bawah dia naik. Jadi bola jatuh ke bawah. Okey, di sini dia akan terhasil satu garisan lengkung. Jadi garisan lengkung ini, okey, bentuk ini ya, bentuk gerakan bola ini dikenali sebagai bentuk parabola. Okey, jadi di sini kita boleh tambah paksi Y dan paksi X. Jadi ini macam satu graf lah kan. Okey, so ini hanya setakat pengetahuan anda sajalah. Okey, mari kita masuk ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Okey, mari kita tengok bentukan suatu ungkapan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dengan keadaan A, B dan C ialah pemalas. Maksudnya A, B, C ialah nombor. Okey, dan A tidak sama dengan sifar. X ialah pemboleh ubah. Okey, di sini ada dua syarat saja untuk menentukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Syarat pertama ialah ungkapan itu hanya satu pemboleh ubah. Ungkapan itu mempunyai kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 2. Okey, mari kita masuk contoh 1. Okey, tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. Okey, untuk soalan macam ini, kamu hanya ingat dua syarat ini ya. Okey, mari kita tengok contoh A. 2X kuasa 2 tambah 5. Okey, satu pemboleh ubah kuasa 2. Jadi ia adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. So, B, X kuasa 3 tolak 6. Maksudnya sini ada kuasa 3. Jadi dia bukan ungkapan kuadratik dalam pemboleh ubah. Sebab kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 3. Okey, C. 3X kuasa 2 tambah 2Y tambah 1. So, di sini wujud 2 pemboleh ubah. Jadi, ia bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, sebab terdapat 2 pemboleh ubah dalam ungkapan ini. Okey, kamu tengok contoh di 1/2 X kuasa 2. Jadi, di sini ada satu pemboleh ubah dan kuasa 2. So, maka ia adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, contoh E. Okey, 2X kuasa 2 tolak 3 per X kuasa 2. Okey, jadi kita cek satu pemboleh ubah, tapi di sini ada 2 kan, kuasa 2. Okey, betul. Tapi di sini ada per X kuasa 2. Jadi dalam tingkatan 3 kamu sudah belajar indeks kan. Okey, kalau X ini, X kuasa 2 pindah ke atas, dia akan jadi 3X kuasa negatif 2. Maka ini bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Sebab apa? Sebab kuasanya bukan nombor bulat. Okey. Soalan F pun sama, walaupun dia satu pemboleh ubah dengan ada kuasa 2, tetapi di sini kuasa di sini bukan nombor bulat. Okey. Okey. Faham? Okey, jadi kita masuk menentukan nilai A, B dan C dalam suatu ungkapan kuadratik. Jadi kita ingat balik bentuk suatu ungkapan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Di mana A ialah perkali bagi X kuasa 2. B ialah perkali X. C ialah pemalas. Jadi ingat AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey. Okey, mari kita tengok contoh. Okey, tentukan nilai A, B dan C bagi setiap ungkapan kuadratik yang berikut. Okey, untuk menjawabkan soalan ini, kita kena ingat balik bentuk A bagi ungkapan kuadratik. Kita banding sahajalah. So, di sini 2X kuasa 2 tolak 3X tambah 1. Jadi, perkali bagi X kuasa 2 ialah nilai A. So, di soalan ini ialah 2 lah kan. Perkali bagi X kuasa 2 ialah 2. So, nilai A ialah 2. Nilai B ialah negatif 3 sebab 3X, negatif 3X tambah 1. So, nilai C ialah 1. Okey, 1.
Okey, 2x kuasa 2 tolak 4. Jadi nilai A ialah 2 sebab 2 ialah berkali bagi x kuasa 2, 2. So nilai B tak ada x kan sini. So dia sifar. Okey, nilai C ialah tolak 4. Okey, soalan 3, 1/2 x kuasa 2 tambah 5x tolak 3/2. So nilai A ialah 1/2 x kuasa 2. So 1/2. Nilai B 5x kan sini. So 5. So soalan nilai C ialah negatif 3/2. Okey, untuk soalan 4, negatif x kuasa 2 tambah x. Jadi x kuasa 2 di sini ada negatif x, maksudnya negatif 1x lah. So negatif 1. So tambah x, tambah 1x lah. So nilai B ialah 1. Tak ada nilai C, so sifar. Okey, so soalan 5 pun sama, negatif x kuasa 2 tolak 3x tolak 9. So maksudnya nilai A ialah negatif 1, nilai B ialah negatif 3, nilai C ialah negatif 9. Okey, untuk soalan 6, 1/2 x kuasa 2. So berkali bagi x kuasa 2 ialah 1/2. Maka nilai A ialah 1/2. Tak ada nilai B, tak ada nilai C. So kita letak sifar sahajalah. Okey, apakah perbezaan antara ungkapan kuadratik dengan fungsi kuadratik? Okey, bentuk ungkapan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Manakala fungsi kuadratik ialah Fx sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi hanya perbezaan di sini sahaja, iaitu fungsi kuadratik tambah Fx sama dengan. Okey, so mari kita imbas kembali bab 8 tingkatan 2. Okey, untuk fungsi kuadratik kita tumpu kepada hubungan banyak kepada 1. Fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada 1. Apa itu hubungan banyak kepada 1? Jadi di sini cikgu bagi satu contoh, Fx sama dengan x kuasa 2 tambah 1. Okey, di sini ada x. X ialah kita boleh panggil objek. Fx kita boleh panggil image. Okey, jadi di sini kita ganti x kat sini. X ialah 1. Apabila x adalah 1, 1 kuasa 2 tambah 1 ialah dapat 2. Jawapan x ialah 2. Okey, kalau x ialah 2, 2 kuasa 2 tambah 1, kita akan dapat 5. Okey. So, lepas tu kalau x ialah negatif 1, kita akan dapat negatif 1 kuasa 2 tambah 1 ialah 2. Okey, kamu perhatikan 1 dengan negatif 1 dia akan dapat satu image yang sama. Okey, jadi satu lagi ialah negatif 2 kuasa negatif 2. X ialah negatif 2. Negatif 2 kuasa 2 tambah 1 sama dengan 5. Jadi negatif 2 akan dapat image ialah 5. Jadi di sini kita boleh kata, tengok, perhatikan kat sini, banyak nilai x kan, tapi kepada satu nilai fx saja. Jadi di sini kita boleh kata ini ialah hubungan banyak kepada 1. Okey, jadi di sini kita boleh tengok daripada graf juga, sini ialah x ialah objek. Okey, ini paksi Y ialah image. Jadi kalau objek ialah 1, kan, negatif 1, dia akan dapat image, kamu naik ke sini, ambil pembaris, lepas tu dia akan dapat 2. So, kalau x negatif 1, okey, dia akan dapat image 2 juga. Okey, so kesimpulan di sini kita boleh kata semua fungsi kuadratik mempunyai image yang sama daripada dua objek yang berbeza. Dan ini ialah fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada 1. Okey. Okey, mari kita tengok ciri-ciri fungsi kuadratik. Yang pertama, bentuk graf fungsi kuadratik. Okey, murid-murid sila perhatikan graf ini. Okey, sekarang A sama dengan kosong. Kamu perhatikan nilai A berubah dan grafnya, bentuk graf. Okey, so sekarang A, apabila A sama dengan sifar, dia adalah garis lurus. Okey, Nah, sekarang dia jadi garis melengkung kan. Jadi bila garis melengkung ke atas
nilai A ialah positif. Nampak tak? 0.8. Jadi bila negatif, A ialah negatif, ialah garis melengkung juga tetapi ke bawah. Okey. Jadi di sini kita boleh buat satu kesimpulan ialah bagi graf XX sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C, A tidak sama dengan sifar, ia hanya terdapat dua bentuk graf saja, iaitu satu ialah senyum, satu ialah masam. Okey, nilai A akan menentukan bentuk graf, iaitu apabila A besar daripada kosong, iaitu A positif, dia ada bentuk graf ialah senyum. Apabila A kurang daripada kosong, iaitu A ialah negatif, dia akan dapat bentuk graf masam. Mari kita tengok titik maksimum atau titik minimum bagi suatu graf fungsi kuadratik. Bagi lakaran graf fungsi kuadratik dengan keadaan A kurang daripada kosong, iaitu kita akan dapat bentuk graf masam. Okey, perhatikan di sini Y1 ialah nilai tertinggi bagi koordinat Y dan X1 ialah nilai yang sepadan bagi Y1. Jadi di sini titik X1, Y1 dikenali sebagai titik maksimum. Okey, manakala bagi lakaran graf fungsi kuadratik dengan keadaan A besar daripada kosong, kita akan dapat ni graf bentuk graf senyum. Okey, jadi di sini Y2 ialah nilai terendah bagi koordinat Y dan X2 ialah nilai sepadan bagi Y2. Okey, so di sini titik X2, Y2 dikenali sebagai titik minimum. Okey, sebagai kesimpulannya, bagi fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, apabila a kurang daripada kosong, iaitu a negatif, kita akan dapat graf masam. Jadi, titik maksimum akan diperoleh. Okey, manakala apabila a besar daripada kosong, kita akan dapat graf bentuk graf senyum. Jadi, kita akan dapat juga titik minimum. Seterusnya, kita tengok paksi simetri bagi graf fungsi kuadratik. Paksi simetri suatu graf fungsi kuadratik ialah garis lurus yang selari dengan paksi Y dan membahagikan graf tersebut kepada dua bahagian yang sama saiz dan bentuk. Okey, paksi simetri akan melalui titik maksimum atau titik minimum graf fungsi seperti dalam gambar darjah di bawah. Jadi kamu tengok yang garisan putus-putus itu, yang garisan biru itu, okey, ialah paksi simetri. Dia membahagikan graf kepada dua bentuk yang sama saiz dan bentuk. Okey, lepas tu dia akan melalui titik maksimum dan titik minimum. Okey, so sekarang kita nak menentukan persamaan paksi simetri. Jadi di sini kalau soalan diberi graf, kamu hanya cari tengah-tengah sajalah. Dari sini 0 hingga 2, tengah-tengah ialah 1 kan. Jadi X sama dengan 1. Okey, soalan B, kalau dia diberi graf kan. Okey, di sini susah nak tengok, kamu cari satu titik yang dekat sikit lah kan. Tadi titik ini dan sini. Okey, 2 dan ini. Tengah-tengah kat mana? Tengah-tengah ialah negatif 1 kan. So, persamaan paksi simetri ialah X sama dengan negatif 1. Okey, untuk menentukan persamaan paksi simetri, okey, soalan ini hanya diberikan fungsi sahaja, graf tidak diberi. So, kita boleh guna rumus. Okey, persamaan paksi simetri graf fungsi kuadratik ialah X sama dengan negatif B per 2A. Jadi di sini, kamu tentukan nilai A dulu. Okey, A sama dengan, okey, A sama dengan 1 kan. Sebab nilai A ialah perkali bagi X kuasa 2. Jadi A ialah 1, B ialah negatif 2. Okey, jadi
persamaan paksi simetri graf fungsi kuadratik ialah X sama dengan negatif B, B ialah negatif 2 per 2A, A ialah 1. Jadi kita akan dapat positif 1, X sama dengan 1. Okey, manakala B ya, B pun sama, mula-mula kita tentukan nilai A dan nilai B. So nilai A di sini 2x kuasa 2 tambah 4x tolak 3, nilai A ialah 2, nilai B ialah 4. Jadi persamaan paksi simetri graf fungsi kuadratik ialah X sama dengan negatif B, B ialah 4, okey, per 2A, A ialah 2. Jadi dapatlah negatif 1, X sama dengan negatif 1. Okey.